Baik, lintas langsung berita wilayah dimulakan dengan perkembangan berita dari Sarawak. Selain perkembangan COVID-19 di negeri itu, turut menjadi tumpuan adalah pembinaan lapangan terbang baharu di Mukah. Kita terus bersama Damia Cassandra Manja. Damia, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak hari ini merekodkan satu kes baru positif COVID-19 dari daerah Kuching. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan kes ke-681 ini merupakan kontak rapat kepada kes 679. Kes diklasifikasikan sebagai kes import dari luar negara. Kes ke-681 ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang merupakan penuntut dari Dar Al-Mustafa Yaman. Lelaki terbabit tiba di Sarawak pada 2 Ogos dan telah menjalani kuarantin wajib 14 hari di pusat kuarantin. Kes telah menjalani saringan RTK antigen pada 2 Ogos setibanya di Kuala Lumpur dan didapati negatif sebelum berlepas ke Sarawak. Lelaki berkenaan telah diambil swab bagi saringan pertama pada 3 Ogos dan keputusan negatif pada 6 Ogos. Namun pada 8 Ogos, kes menjalani saringan kedua iaitu pada hari ke-10 dan keputusan makmal mendapati kes adalah positif COVID-19. Sementara itu, 10 kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif dengan melibatkan 70 orang. Sebanyak 8 kes baru telah pulih dan discharge dari hospital sekaligus menjadikan jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 652 orang. Manakala 10 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital, jumlah kematian kekal 19 orang. Hari ini juga merekodkan 6 pesakit dalam siasatan dan 1 kes menunggu keputusan ujian makmal. Kempen pembudayaan norma baharu yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam disambut baik penduduk di Bandaraya Kuching. Tinjauan RTM di sekitar Kuching mendapati rata-rata masyarakat memahami kebimbangan kerajaan terhadap penularan COVID-19 dan mula peka terhadap amalan yang ditetapkan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. I think it's good, like it gives awareness to the people. We have to sanitize our bags, our hand every day because we meet vendor every day, so it's very crucial, especially in shops. I think because population here is bigger, so I hope the citizens are much more responsible with this, especially the adults who are much more older to educate the younger generations. The SOP is, as you can see, we are sitting far apart, no doubt we are family members. And then I think the shop is also quite concerned about SOP, whereby they record all your temperature and your names and using the app, MySejahtera app. Sementara itu, bagi Muhammad Azhar yang merupakan penyelia sebuah premis makanan, beliau melihat kesedaran masyarakat mula meningkat dalam mematuhi garis panduan yang disediakan. Pada mula-mula PKP dulu, memang customer agak janggal lah. Untuk Alhamdulillah, customer nang standby tu. Kadang pun masih kerusi juga, jadi 4, jadi 3. Paksa juga kami orang tegur. Pelancaran logo dan slogan kempen pembudayaan norma baru yang dirasmikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam bertujuan meningkatkan kesedaran kawalan kendiri dalam kalangan masyarakat termasuk memperkasa usaha melawan wabak COVID-19. Lapangan terbang Mukah yang baru bakal siap Januari tahun depan akan memberi impak besar terhadap pembangunan dan ekonomi kawasan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing berkata, dengan siapnya lapangan terbang tersebut, ia bakal menjadi medium penting kepada industri yang sedang giat berkembang di Mukah. Jelas Tan Sri Dato' Amar James, kos pembinaan lapangan terbang Mukah yang baharu ini bernilai RM360 juta dan kini sedang giat dilaksanakan. Gagong as well as Patsy. So to allow that, then we have to create new industry around this area. And that's why Dato' Mas create industry for the airport to be used.
Tambah beliau, landasan sepanjang 1.5 km ini membolehkan pesawat jenis ATR mendarat di lapangan terbang Mukah yang baharu itu, berbanding kini hanya penerbangan Twin Otter. Selain itu, lapangan terbang itu juga turut menerima muatan barangan kargo selain penumpang. Tan Sri Dato' Amar James berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan lawatan ke tapak projek lapangan terbang Mukah yang baharu. Sarawak sedang memperhalusi dan menyelesaikan pelantikan ketua-ketua kaum dan tuai-tuai rumah di peringkat akar umbi. Justru Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ketua kaum dan tuai rumah yang telah menerima surat pelantikan baru dan semula menjalankan tugas mereka sebaik mungkin di kampung dan rumah panjang masing-masing. Oleh itu, Datuk Seri Dr. Stephen memberitahu bukan sahaja urus tadbir yang baik di rumah panjang, malah pemimpin di peringkat akar umbi itu wajar mempelajari adat dan undang-undang bangsa masing-masing. Jadi kita tutup rumah, anak gai, anak malu, anak segan, ketua kampung ataupun kapitan untuk belajar adat. Susun tunggu mesti ke belajar, Iban belajar dari Iban, Cina belajar dari Cina, Melayu belajar adat Melayu. Laban dia kita sebagai tuan rumah, ketua kaum atau kapitan, sebagai judge ataupun sebagai lawyer peringkat kedai baru hadian. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kemenah berkata demikian semasa majlis penyerahan sijil pelantikan Ketua Kaum Daerah Sebau di Dewan Masyarakat Sebau. Dalam mesyuarat baru-baru ini, ujarnya sebanyak 45 jawatan tuai rumah yang baharu telah diluluskan bagi daerah Sebau. Beliau turut menyampaikan geran peruntukan projek kecil luar bandar MRP Dun Kemenah berjumlah hampir RM600,000 kepada PIBG Sekolah, Persatuan dan JKKK Rumah Panjang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak JBPM bersiap siaga menghadapi sebarang bencana terutama banjir dalam tempoh negara berdepan pandemik COVID-19. Pengarah JBPM Khairuddin Rahman memberitahu antara persiapan penting yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri adalah penambahan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir terutama di kawasan yang berisiko tinggi dilanda banjir. Isu COVID ni lah. Sebab kita faham maklum dan bila pusat pemindahan banjir ini dilaksanakan, maka isu penjarakan fizikal yang memerlukan 1 meter ni, maka pusat pemindahan ni akan tidak mencukupilah sekiranya berdasarkan pada satu tempat berdasarkan pada kes-kes sebelum ini, maka telah diperincikan untuk kita berbincang balik kepada KKM untuk langkah-langkah sewajarnya dan mengenal pasti pusat-pusat perpindahan banjir yang perlu dibuka atau ditambahlah. Beliau turut menjelaskan bagi khidmat pemindahan penduduk terjejas banjir terutama di kawasan pedalaman, anggota bomba yang ditempatkan di kawasan itu akan bertindak melakukan proses pemindahan ke PPS yang telah dikenal pasti. Setakat semalam, 45 panggilan banjir telah diterima berbanding 65 dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Khairuddin menyatakan demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Baik, terima kasih Damia Cassandra Banjam. Seterusnya kita ke